Okey, so untuk soalan esei pada malam ini, okey, cikgu nak merujuk kepada soalan bab yang ke-9 Okey, so itu soalan yang ke-6. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ditandatangani bagi membentuk sebuah negara yang merdeka. Okey, awak semua boleh rujuklah. Ada buku teks boleh rujuk. Buku teks bab yang ke-9 berkaitan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Uh, sambil-sambil ulang kaji lah, okay? Sambil-sambil ulang kaji apa yang diterangkan dalam bab yang ke-9. Okey, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, ditandatangani bagi membentuk sebuah negara yang merdeka. Okey, so maksudnya bila kita sebut 1957, okey, bila kita sebut 1957, okey, ini adalah tahun kita merdeka. Okey, itu dalam dalam fikiran kita 1957 adalah tahun kita merdeka. Jadi perbincangan soalan dia semua adalah merujuk kepada apa yang berlaku semasa proses kemerdekaan. Dan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu adalah satu perjanjian yang mana mengesahkan kita akan merdeka pada 31 Ogos 1957 dengan memberi penekanan kepada beberapa aspek utama. Okay, beberapa aspek utama seperti konsep raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, kedudukan agama Islam, kedudukan bahasa Melayu, dari sudut perlembagaan, kewarganegaraan, diterangkan dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okay, dan dia telah ditandatangani pada tahun 1957 sebelum kita mencapai kemerdekaan. Okay, itu latar belakang lah sedikit berkaitan dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey. So soalan dia, jelaskan latar belakang Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Tadi semua rujuk kepada latar belakang Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, apa yang diterangkan dalam latar belakang? Okey, so kata kunci kat sini adalah latar belakang. Kita dah tahu perjanjian, tapi apa soalan yang berkaitan dengan perjanjian yang dia nak tanya? Dia yang first kali dia tanya berkaitan dengan latar belakang. Okay, ada tak dalam buku teks berkaitan dengan latar belakang? Okay, kalau ada, boleh bagikan beberapa isi berkaitan dengan latar belakang sebelum kita bincang jawapan-jawapannya. Bila sebut latar belakang ni adalah macam dia biodata dia lah, latar belakang dia. Okay, apa itu perjanjian Persekutuan Tanah Melayu? Macam tu. Okay, bila ditandatangani, di mana ditandatangani, apa ni, siapa yang terlibat, itu adalah latar belakang. Okay, bila sebut latar belakang ni dia merujuk kepada okay, siapa terlibat, okay, bila, di mana, okay, apa perkara, okay, dalam perjanjian, itu adalah latar belakang. Okay, secara umumnya. Jadi, siapa boleh bagi beberapa isi berkaitan dengan latar belakang Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957? Ada? Kalau ada, boleh komen boleh komen. Cikgu nak tengok sikit daripada awak sebelum cikgu berikan jawapan-jawapannya. Okay, markah dia 4 saja markah dia 4 sahaja. Okay, ini adalah soalan berbentuk fakta. Dia tak ada minta pandangan-pandangan kita. Jadi kita kena bagi fakta-fakta yang diperlukan. Just 4 markah, maknanya 4 fakta sahaja yang perlu kita berikan. Okay, fakta-fakta itu ada dalam buku teks. Siapa? Boleh bagi? Silakan. Seorang satu pun boleh. Okay, tak payah bagi semua, seorang satu je.
Okey, Afiq kata. Okey, pihak yang menandatangani adalah Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu. Okey, bila dia tanda tangani, Fik, kalau kita sebut siapa, okey, bila dia tanda tangan, dia melibatkan dua pihak. Siapa satu lagi pihak? Raja Melayu dah betul. Satu lagi siapa? Okey, dua. Sir Donald Sir Donald McGillivray. Okey. McGillivray. Gillivray nama dia. Okey. Sir Donald McDonald. McGillivray G je macam ni. Gillivray. Macam tu lah. Okey. Kalau tak reti nak sebut, okey, apa jawatan Sir Donald McGillivray tu? Okey, kalau tak boleh nak ingat nama dia, ingat jawatan dia. Okey, pun boleh. Okey, kalau tak ingat nama dia, apa jawatan dia? Apa jawatan dia? Apa jawatan dia masa tu? Sir Donald McGillivray ni, apa jawatan dia? Dia wakil dalam perjanjian ni, diwakil kepada Ratu Elizabeth lah, Queen Elizabeth II. Tapi ada tak jawatan dia di Tanah Melayu? Ada tak diterangkan dalam buku teks? Okey, awal tunjuk muka surat 206. Okey, betul. Tu Chin In dia dah jawab lah. Dia ada di muka surat 206 206 bab yang ke-8. Ada di situ dinyatakan Sir Donald McGillivray iaitu pesuruh jaya tinggi British. Dia adalah pesuruh jaya tinggi British di Tanah Melayu pada ketika itu. Dan dia merupakan pesuruh jaya tinggi British yang terakhir lah sebelum kita merdeka. Okay, dah sebut jawatan dia pun dah mencukupi kalau tak ingat nama. Okay, yang kedua. Okay, siapa yang terlibat? Bila diadakan, asalnya Afiq pun dah jawab tadi bila. Iaitu pada 5 Ogos. Kalau boleh, elakkan Afiq. Kalau tak tahu nama dia penuh, elakkan. Takut-takut nanti membawa maksud lain. Pak Sir Donald tu banyak. Sir Donald Duck ke. Okay. Jadi kalau boleh, kalau tak ingat penuh nama dia, better bagi jawatan dia sahaja. Okay, bagi jawatan sahaja. Okay, faham Okay. Bila? Bila adalah pada yang tadilah yang dah diberikan tu. Okay. 5 Ogos 1957. Okay. Bagi penuh 5 Ogos 1957. Okay. Kemudian di mana? Di mana? Di King's House. Okay. Di King's House. Okay. Kuala Lumpur. Okay. Kemudian yang keempat, apa perkara-perkara yang terkandung dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957? Antaranya adalah berkaitan dengan pengamalan raja berperlembagaan. Okay, ada 5 perkara lah. Kalau ingat 5 perkara ni je. Okay, perkara. Okay, ambil 5. Okay, amalan raja berperlembagaan. Demokrasi berparlimen. Okay. Tentang kewarganegaraan. Okay, lepas tu boleh tulis juga berkaitan dengan kedudukan agama Islam. Okay, last sekali adalah kedudukan istimewa Bumi Putera ataupun orang Melayu dan kepentingan kaum lain, kepentingan sah kaum-kaum yang lain. Itu okey. Itu antara perkara-perkara yang boleh dijadikan jawapan dan markahnya adalah 4 markah. Okey, 4 markah. Jadi kalau bagi contohnya kalau awak bagi 1, okey, ini 1, ini 2, ini 3,
Okey, ini dikira satu-satu Ini 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Dia bukan kira perkara tu sekaligus satu. Dia dikira satu persatu. So kalau bagi perkara itu sahaja pun dah memadai 4. Okey, kalau awak tak ingat di mana, bila dan siapa. Okey, tapi kalau awak ingat lain-lain tu, tulis je. Kalau makan 4, bagilah lebih sikit. Okey, 4, 5 atau 6 jawapan. Okey, boleh faham? Soalan yang pertama, ini adalah latar belakang Ini adalah latar belakang. Jadi kalau soalan latar belakang, dia adalah berkaitan dengan perkara-perkara inilah. Di mana, siapa, tarikh. Macam kita lah latar belakang Afiq. Bila Afiq dilahirkan, di mana dilahirkan, di mana tinggal, sekolah kat mana, tinggal kat mana. Okey. So siapa nama ayah dia, nama mak dia. Okey, itu adalah latar belakang. Okey, ada soalan berkaitan dengan yang soalan yang pertama. Boleh faham? Ada apa-apa yang tanya ke? Yang awak baca buku teks yang kurang faham? Boleh tanya. Boleh faham Yang lain boleh faham? Yang lain? Okey. Kalau faham, kita pergi kepada soalan yang kedua. Intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu mengambil kira kepentingan semua kaum di negara ini. Buktikan. Okey, intipati. Apa itu maksud intipati? Okey, intipati sama maksud dia dengan isi kandungan ataupun perkara. Samalah. Okey, intipati itu adalah isi kandungan ataupun perkara dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah mengambil kira kepentingan semua kaum di negara ini. Buktikan. Apa bukti dia? Kandungan, betul. Okey, apa bukti dia? Okey, apa intipati dia? Kalau disebut perkara, kita rujuk balik kepada yang kita dah bincang tadi soalan yang pertama. Itulah perkara dia. Okey, itulah perkara dia. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 fakta kat situ. Cuma kat sini markah dia 8. Bila 8, biasanya dia akan nak huraian. So, setiap perkara-perkara kat atas itu, okey, amalan raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, kewarganegaraan, kedudukan agama Islam, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan kepentingan sah kaum-kaum yang lain, awak kena huraikan satu persatu. Maknanya satu fakta, satu huraian. Boleh? Okey, kita lihat yang pertama kita lihat dulu amalan raja berperlembagaan. Okey, amalan raja berperlembagaan. Kita ambil yang pertama. Kita bincang satu persatu. Okey, satu adalah kita tunggu tak suka satu lagi tulis F1. F1 adalah amalan raja berperlembagaan. Okey. Kemudian H1. Okey, apa dia punya huraian? Kita boleh katakan. Okey, amalan raja berperlembagaan dan demokrasi. Demokrasi berparlimen. 2, 3, 4, 5. Dua, tiga, empat, lima. Okey. Kalau raja berperlembagaan, antara huraian dia dilantik. Ambil dilantik 5 tahun sekali. Okey, setiap 5 tahun sekali. Raja berperlembagaan ataupun yang di-Pertuan Agong dilantik. Okey, dilantik ataupun kita ambil siapa yang dilantik ni? Kita ambil terus yang di-Pertuan Agong, yang di-Pertuan Agong. Okey, dilantik YDPA ya. Dilantik oleh Raja Melayu, Majlis Raja Melayu setiap 5 tahun. Okey, itu huraian dia.
Okey, itu untuk F1. Okey, F2. Okey, kita ambil kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Okey, huraian dia. Okey, apa huraian dia? Okey. Semua rakyat mempunyai hak yang sama. Okey. H2B. Ini kita nak kaitkan dengan orang Melayu pula. Okey. Rakyat asal rakyat asal, rakyat Melayu diberi keistimewaan sebab mengambil kira status penduduk asal tanah Melayu. Okey, itu huraian dia. Okey, kemudian F yang ketiga, kewarganegaraan. Okey, H dia. Okey, H3. Semua yang lahir, kaum lain tetap dilindungi dan dipelihara. Okey, betul. Okey, boleh juga Fik. Okey, boleh. Okey, H3, kewarganegaraan. Semua yang lahir dalam persekutuan pada atau hari merdeka akan menjadi warga negara. Siapa yang lahir pada hari atau selepas hari merdeka pada 31 Ogos 1957 dan selepas itu automatik akan menjadi warga negara. Okey, itu huraian dia. Okey, yang lain, pemberian kewarganegaraan ada 3 fasa, 3 bentuk, iaitu melalui penguatkuasaan undang-undang, melalui permohonan dan melalui naturalisasi. Lahir pada atau selepas merdeka. Yang kedua, H3B, ini 3A. Proses pemberian. Pemberian warga negara. Yang pertama, A, kuat kuasa undang-undang. B, secara permohonan. C, naturalisasi. Itu tentang warga negara. F4. F4. Berkaitan dengan kedudukan agama Islam. Kedudukan agama Islam. H dia, H4. Apa yang berkaitan? Agama Islam. Agama rasmi persekutuan. H4B. Agama lain bebas diamalkan. Alright, betul Bik. Betul. Dan yang kelima, F5.
Kita ambil satu lagi, kedudukan bahasa Melayu. Okey, huraian dia lebih kurang sama juga macam agama Islam. H5A, okey, bahasa kebangsaan. H5B, okey, bahasa lain boleh dipelajari. Okey, ataupun dan digunakan. Okey, itulah. Okey, itu antara jawapan-jawapan dan huraian berkaitan dengan intipati perjanjian. Okey, jadi awak nyatakan fakta dia dan hurai. Kalau ambil satu-satu pun boleh kalau ambil satu macam yang ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah 8 dah. Okey, 9, 10. 11, 12, 13. Ada 13 jawapan. So dia nak 8 sahaja. So memadai satu fakta, satu huraian. Okey, kalau ada masa lebih bolehlah bagi 10. Okey, bagi lebih daripada 8. Kalau boleh bagi lebih 1 atau 2. Okey, boleh Boleh faham? Okey, itu tentang intipati. Kadang sekarang dia bagi intipati. So mungkin dalam peperiksaan dia boleh ubah. Dia akan kata isi kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 mengambil kira. Sama juga. Okey, sama juga dia punya soalan dia. So dia nak kelirukan awak kali ini, dia gunakan perkataan intipati. Itu trip soalan. Ini yang menyebabkan pelajar dia dah hafal lah. Dah hafal perkara-perkara dalam kepala dia. Perkara ada 6 perkara. Perkara ada 5 perkara. Dia dah hafal 5 dah. Okay, tiba keluar intipati. Apa intipati? Tak boleh jawab lah. Tak belajar lah intipati. Itu dia trik soalan. Kadang dia benda yang sama je. Tapi disebabkan dia twist penggunaan ayat itu, menyebabkan pelajar tak faham. Jadi berhati-hati. Okay, sebab tu kita kena biasa buat latihan. Okay, kita kena biasa bermain dengan soalan-soalan sebab kita akan tahu melalui soalan-soalan itu. Apa ayat-ayat yang biasa digunakan. Okay. Alright, kita pergi kepada soalan yang terakhir iaitu soalan C. Juga 8 markah. Okay, kita lihat bagaimana cara rakyat Malaysia. Bila sebut Malaysia, bila sebut je Malaysia, ini berkaitan dengan masa sekarang dan ini adalah kebat. Terus fikirkan kebat. Okay, sebab dulu dalam bab yang ke-9 masih tak ada Malaysia. Jadi kalau Malaysia je adalah sekarang. Bagaimana cara rakyat Malaysia menghayati intipati? Dia macam ada kaitan 3 soalan ni. Mula-mula dia minta latar belakang. Kita dah bagi latar belakang. Lepas tu soalan yang kedua tadi B, dia minta kita huraikan pula perkara-perkara yang latar belakang tu. Kita huraikan. So kita dah huraikan. C ni dikaitkan juga. Dia kata bagaimana cara kita, rakyat Malaysia kita ni, menghayati perkara-perkara yang terkandung dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Bagaimana? So kat sini kita dah belajar. So bila ayat ada perkataan bagaimana, kita dah tahu dah kita nak jawab apa. Kita akan guna jawab dengan cara. So soalan kita akan start ambil dekat sini sampai sini, sambung dia dengan cara. Lepas tu baru jawapan. Amalkan macam tu Amalkan macam tu. So apa ataupun dengan cara bagaimana kita boleh menghayati intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu? Apa yang dia nak sebenarnya? Apa yang dia nak sebenarnya? Cara lah. Dia nak bagaimana cara. Cara dia nak. Cara kita menghayati. Cara kita patuh lah. Patuh kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Dengan cara bagaimana? Kat sini bila sebut kebat je, first kali, kalau kebat kalau awak rasa pening sangat,
Kebat, sebut je kebat. First kali kalau tak ada idea lain, fikirkan nilai-nilai patriotik. Apa nilai patriotik yang boleh aku masukkan dalam soalan ini? Okey? Apa nilai-nilai patriotik yang boleh dimasukkan ke dalam soalan ini? Okey, ada idea? Ada idea? Siapa-siapa yang ada idea? Sekejap, cikgu kena ambil gambar sekejap. Bukti kelas malam ni. Sambil juga ambil gambar ni, boleh bagi idea Boleh bagi idea. Okey, kita dapat ada beberapa, ada Kathleen. Kathleen dah bagi cara rakyat Malaysia menghayati Intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 adalah dengan memartabatkan penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan harian. Okey, boleh? Boleh terima? Betul? Okey, lagi? Kita tengok. Satu dia bagi martabat bahasa Melayu dalam kehidupan. Okay, lagi. Dua. Hal ini kerana, baguslah Kak Kathleen. Siap huraian karangan lah. Okay, menghuraikan. Tadi dia bagi fakta. Ni kita panggil fakta. Okay, ni fakta. Satu. Okay, Kathleen bagi pula huraian satu. Dia kata, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan. Okay, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Okay. Contoh, kita boleh menggunakan bahasa Melayu untuk komunikasi dengan rakan-rakan. Contoh, okay, C1. Komunikasi di sekolah contohnya. Okay, di sekolah. Okay. Boleh kata ni ambil komunikasi rakan-rakan di sekolah. Kalau rakan-rakannya macam umum lah. Ambil rakan-rakan di sekolah. Contohnya, pelajar dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu dengan rakan-rakan di sekolah. Itu contoh. Okay, kalau ambil contoh, kita kena biar kita ada menuju kepada suatu perkara. Sekolah ke, di dalam negara ke, di kampung ke, di dalam masyarakat ke. So, itu contoh. Kalau kita bagi macam tu macam umum sikit. Kathleen? Boleh Okey, Afiq. Okey, Afiq bagi dengan cara mengikuti undang-undang. F2 patuh undang-undang. Okey. Afiq bagi ni semua isi semua fakta yang ni. Mengekalkan penggunaan agama Islam sebagai agama pertama. Okey, mengekalkan memang kita kekalkan. Okey. Boleh terima mengekalkan penggunaan agama Islam. Okey, betul sebab dia masih lagi mengikuti apa yang terkandung dalam perjanjian. Boleh guna. So dia kecil itu sebagai F F3 agama Islam. Okey, Islam diiktiraf sebagai agama rasmi dan agama lain boleh diamalkan. Okey, boleh. Okey, pengekalan hak semua kaum di Malaysia. Okey. So kat sini dia kata, okey, dia awak kena faham macam ni, Awak kena faham macam ni. Okey, kita ada 5 perkara tadi. Okey, kita ada 5 perkara. Agama Islam sebagai agama rasmi,
bahasa Melayu bahasa kebangsaan. So apa implikasinya kepada kita sekarang? Okay, apa kita boleh buat dengan perkara-perkara yang terkandung? Contoh kita ambil apa ni? Kita ambil agama tadi. Okay, Afiq bagi agama. Okay, kita ambil. So apa implikasi kepada rakyat berkaitan dengan agama? Maksudnya cara kita untuk menjaga agama tu, okay, agama Islam sebagai agama rasmi dan agama lain boleh diamalkan. Dia punya cara kita menghayati dia adalah dengan cara tidak menyentuh perkara-perkara sensitif. Kita mestilah dengan cara kita mestilah tidak menyentuh perkara-perkara sensitif. Sensitif yang boleh menyinggung perasaan kaum-kaum yang lain. Selain daripada itu, kita perlu menghormati agama dan budaya kaum-kaum yang lain. Itu kita boleh implikasi ataupun cara kita untuk menghayati perkara-perkara yang terkandung dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Bukan kita ambil semula, bukan kita ambil semula apa yang terkandung. Daripada apa yang terkandung tu, apa yang kita boleh ambil ketiba, kita menghayati dia. Itu cara dia. Faham Fik? Okay, teringat contoh lain. Tengok ni kata Lee yang dia bagi lagi. Okey, cara rakyat Malaysia menghayati tipati dengan cara memartabatkan penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan harian. Okey, memartabatkan bahasa Melayu. Okey, ni tadi kan. Contohnya kita boleh menggunakan bahasa Melayu komunikasi rakan sekolah. Okey, konklusinya. Dia bagi pula yang tadi, cikgu sambung yang tadi Inferen 1. Dia kata konklusinya bahasa Melayu haruslah kita menggunakan supaya warisan istimewa ini tidak terhakis dan dapat diteruskan oleh generasi-generasi yang akan datang. Okey, yang itu boleh diterima. Sebab dia dah ada supaya. Tadi dia kata bahasa Melayu harus digunakan. Okey, so itu merujuk kepada sama seperti mana F. Cuma dia bagi pula supaya, itulah konklusinya. Okey, ada kesan ada akibat. Okey, boleh terima konklusi itu boleh terima. Okey, Loy Yushan bagi dengan menghormati semua agama di Malaysia. Okey, itu betul. Okey, itu baru tepatlah. Sebab kita boleh mengamalkan semua agama dan cara kita menghayati walaupun kita beragama Islam, kita kena hormat kepada agama-agama yang lain. Okey, hal ini kerana dia tulis Okey, F3 tadi dah. Saya ubah sikit daripada Lushman bagi hormati. Okey, agama lain. Okey. H dia H3. Okey, H3 agama Islam merupakan agama persekutuan Malaysia, manakala agama lain boleh dipegang dengan damai. Hormati agama lain, ini hal ini kerana okey, bolehlah. Okey. Tapi itu macam dia rujuk kepada isi kandungan lah. So apa yang kita boleh ambil? Kalau kita hormati agama lain, apa yang akan berlaku? So akan kat sini relation. Hal ini kerana tu boleh masukkan akibat daripada menghormati semua agama. Hal ini kerana dengan menghormati semua agama di Malaysia, kita akan saling menghormati ataupun kita saling tolong menolong di antara satu sama lain walaupun kita berlainan agama. Itu adalah penerangan kepada isi yang awak bagi. Okey, yang awak bagi tu menghormati agama, awak rujuk kepada isi dia, agama Islam sebagai agama rasmi dan agama lain boleh digunakan, boleh diamalkan. Okey, itu perkara dalam perjanjian. Cara awak menghayati adalah menghormati semua agama. Okey, huraian kepada menghormati semua agama. Kesan dia. Okey, apa bila kita menghormati semua agama, apa yang kita dapat? Kita akan bersatu padu ke, kita boleh tolong menolong, bantu membantu, saling memahami antara saling menghormati budaya dan agama masing-masing. Tu kita panggil contoh huraian kepada fakta. Huraian kepada fakta. So itu lebih tepat lah. Aku rasa awak bagi sebab awak ni merujuk kepada intipati tu balik. Perkara dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tu semula.
Contohnya berkawan tanpa mengira perbezaan agama. Contohnya berkawan di mana? Nyatakan sikit. Contohnya kita mestilah berkawan dengan jiran tetangga ke, jiran tetangga dalam masyarakat. Kita mestilah berkawan dengan semua kaum dalam masyarakat kita tanpa mengira perbezaan agama. Itu tepat. Okey, berkawan tanpa tu macam dia umum. Berkawan tu dengan siapa, ataupun boleh nyatakan berkawan dengan kaum-kaum India, Cina, ataupun berkawan dengan agama Buddha, Kristian dan lain-lain lah, tanpa mengira agama. Okey, nyatakan sikit berkawan tu, berkawan dengan jiran tetangga, biar nampak sikit, jelas contoh tu di mana. Cikgu nak jawapan yang selamat. Kalau kita bagi umum macam tu, takut nanti tak dikira sebagai contoh ni, macam satu ayat yang umum, you, dia akan bagi you umum. So bagi secara tepatnya, berkawan dengan jiran-jiran tetangga di taman kita tanpa mengira perbezaan agama. Contohnya. Okey, berkawan dengan rakan-rakan di kelas tanpa mengira perbezaan agama. So kita dah rujuk kepada institusi sekolah, kita merujuk kepada masyarakat. Itu cara kita menulis contoh. Faham? Okay. Ringkasnya, semua agama perlu dihormati di Malaysia. Itu cikgu cakap tadi. Itu umum kalau nak bagi ringkasnya itu sebagai kesimpulan, okay, semua agama perlu dihormati. Sebab awak fakta dah macam tu. Okay, semua agama perlu kita perlu menghormati semua agama. Okay, apa akibat daripada itu? Supaya semua kaum dapat hidup aman dan damai di negara Malaysia. Itu perlu ada akibat daripada menghormati agama tu. Sebab fakta awak dah bagi menghormati semua agama, konklusinya, kesimpulannya, okay, awak kena bagi ayat itu dan tambah akibat supaya ke, agar ke, untuk ke, apa yang berlaku daripada kita menghormati semua agama. Itu baru dikira sebagai apa kita panggil? Inference. Faham tak? So awak dah tulis inference, tapi takut inference awak tu salah, awak kena nyatakan sikit. Okay, ayat solution tu kena tambah sikit. Semua agama perlu diberikan hormat di Malaysia supaya semua kaum, semua masyarakat di Malaysia dapat hidup aman dan damai tanpa ketegangan kaum. Contohnya. Okay, boleh? Boleh faham? Boleh? Faham maksud cikgu? Itu cara yang betul lah kita nak tulis contoh dengan inference yang baik. Supaya awak boleh beza mana yang umum, mana yang menjurus kepada contoh. Contoh ni biasanya kita bagi contoh, kita akan ambil satu situasi kan. Contohnya berlaku di kelas kita. Contohnya. So itu contoh. So kita akan merujuk kepada suatu tempat, akan dikira sebagai contoh. Inference pula, kita memberikan contoh, awak nak inference tu secara keseluruhan. Macam yang tadi Loy Shuan bagi, Kathleen bagi, dia bagi inference berdasarkan fakta. Bila inference berdasarkan fakta, dia kena ambil fakta itu dan tambah kesan kepada fakta. Okay. Kalau dia ambil inference tu keseluruhan, contohnya dia bagi fakta, huraian, huraian, bawah sekali dia bagi satu je inference secara keseluruhan, dia kena ambil soalan dan kesan kepada soalan. Boleh faham? Faham tak maksud cikgu? Okay. Kalau contoh, okay, libatkan tempat, situasi. Okay. Okay. Libatkan tempat, situasi supaya jelas. Rakan kat mana? Masyarakat ataupun rakan-rakan di mana? Okay. Perkara tu berlaku di mana? Biar jelas. Biar kita bila kita contoh ni, orang boleh bayangkan, oh, di jiran tetangga, maknanya di kawasan-kawasan perumahan dia. Kita boleh bayangkan macam tu. Okay. Kalau inference pula, bila kita tulis inference, okay, kita ada dua. Kalau inference berdasarkan soalan, maknanya dia ambil umum. Satu inference, semua karangan tu satu inference bawah sekali. Dia kena ambil kesan
kepada soalan. Contoh soalan tadi dia kata cara untuk menghayati. Jadi awak kena inferen bawah sekali. Kalau awak buat satu je, kesimpulannya kita mestilah menghayati intipati yang terkandung dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu supaya kena ada begitu, supaya kita akan dapat saling memahami antara semua kaum di Malaysia, okey, tanpa mengira perbezaan budaya dan agama. Kena ada supaya itu adalah dia punya kesimpulan. Okey, kesimpulan yang kedua berdasarkan fakta. Okey, berdasarkan fakta. Dia bagi inferen selepas dia memberikan fakta. Dia bagi fakta, huraian, contoh, inferen. So inferen dia tu adalah merujuk kepada fakta, bukan merujuk kepada soalan. Okey, kalau fakta adalah kesan ataupun akibat kepada fakta yang diberi. Macam Leishun bagi tadi, fakta dia menghormati semua agama di Malaysia. So fakta dia. Jadi kesimpulan yang nak buat, kita mestilah menghormati semua agama di Malaysia supaya semua masyarakat dapat hidup bersama-sama, aman, damai, sejahtera, harmoni di dalam negara Malaysia. So mesti ada akibat. Okey, boleh? Boleh jelas? Boleh faham? Ada soalan lain? Itu antara jawapan-jawapan dia lah. Okay, antara jawapan-jawapan yang boleh awak berikan. Masukkan libatkan dengan perkara-perkara intipati tadi. Okay, so apa, bukan kita nak tulis benda tu, kita tak perlu tulis fakta-fakta perkara-perkara tu lagi, sebab perkara tu kita dah huraikan di soalan B. Okay, awak tak perlu masukkan fakta tu lagi. Cuma awak cari, okay, apa kesan kita dapat daripada fakta-fakta ini. Okay, apa kesan kita dapat daripada kedudukan bahasa Melayu, kedudukan agama Islam, kedudukan istimewa orang Melayu, amalan raja berperlembagaan. Kalau amalan raja berperlembagaan ni apa cara kita menghayati? Dengan taat setia, kita mestilah taat setia kepada raja dan negara. Itu adalah cara kita menghayati amalan raja berperlembagaan. Kita ada raja, kita kena taat setia. Hal ini kerana negara kita mempunyai raja, mempunyai raja yang mempunyai Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara, dan kita perlulah menghormati ketua negara kita. Contohnya negara kita mempunyai Yang di-Pertuan Agong. Contohnya Yang di-Pertuan Agong sekarang adalah apa nama Yang di-Pertuan Agong sekarang? Contoh awak bagi. So kesimpulannya kita mestilah menghormati, tak setia kepada raja supaya negara kita bertambah kuat, ataupun nilai patriotik dalam diri kita, nilai semangat sayangkan negara dalam diri kita akan menjadi lebih kuat. So mesti ada supaya. Okey, boleh faham? Respon sikit, senyap ke cikgu cakap seorang ni? Ada tak? Okey, yang baru masuk form 5 boleh dapat sikit-sikit kan dah tak nak masuk, ada masuk. Okey, terima kasih pelajar-pelajar tingkatan 5 yang bersama. Okey, apa cikgu ada rekod cikgu ada rekod yang ni, nanti cikgu akan post yang rekod juga dalam grup tingkatan 5 untuk lebih memahami. Okey, ada soalan lain? Kathleen boleh faham Loishuan boleh faham? Okey, boleh faham semua. Oh, ada bawah lagi, cikgu tak perasan. Sorry. Okey, kita tengok satu lagi yang Kathleen bagi. Selain itu taat setia. Kata ni dah bagi sebenarnya taat setia. Okey, betul. Taat setia kepada raja negara merupakan cara. Okey, betul. Okey, ini adalah fakta dia. Kian hormat pada raja negara merupakan salah satu tanggungjawab kita sebagai. Okey, itu huraian dia. Contohnya kita tidak mudah terpengaruh dengan budaya-budaya anasir luar. Okey, contoh yang kita ni bagi ni macam umum macam umum. Contohnya kita tidak mudah terpengaruh dengan budaya-budaya anasir luar di mana Kathleen? Di mana? Contohnya kita tidak mudah terpengaruh dengan budaya-budaya anasir luar yang dibawa dari negara lain, contohnya daripada Korea, daripada negara-negara barat. Kena nyatakan macam tu biar jelas. Itu contoh. Kalau bagi anasir luar je macam umum, macam tergantung. Anasir luar tu daripada mana? Luar tu mana luar?
So sebut Korea, baru tu, oh orang orang yang baca pun akan tahu, oh contohnya budaya K-pop. Okay. So kita tidak mudah terpengaruh dengan budaya K-pop ataupun terpengaruh dengan politik-politik di negara lain yang sedang bergolak di negara lain, contohnya di negara-negara barat, di negara-negara Afrika, di negara Arab contohnya. So ada contoh negara, contoh. So kita tak bagi tahu secara umum. Faham? Kesannya sistem politik Malaysia stabil dan masyarakat Malaysia dapat hidup aman. Okey, dia kat situ dia tak ulang fakta, tapi dia terus memberikan kesan. Okey, betul juga, boleh diterima. Okey, tapi kalau dia bagi fakta lagi jelas lah. Kesannya melalui taat setia kepada raja dan negara, sistem politik Malaysia akan lebih stabil dan masyarakat Malaysia dapat hidup dalam keadaan yang harmoni. Okey. Okey? Boleh faham apa yang cikgu maksudkan? Itu cara kita menulis fakta, menulis huraian, menulis contoh dan menulis inferen. Contoh inferen yang penting. Sebab sebelum ni pun dalam karangan-karangan yang awak buat sebelum ni, bagus awak dah menerangkan contoh, memberikan fakta, tapi cikgu terpaksa baca berulang-ulang kali untuk pastikan. Sebab awak dah tulis tau. Kalau boleh cikgu tak nak pangkah sebab awak dah memberikan. Cuma awak beri tu tak sampai. Sebab awak lebih kepada umum. Kalau boleh, so macam mana kita nak tahu umum tak umum? Kena biasa. Kena biasakan. Macam tadi cikgu dah bagi tahu kan, macam yang Ketelim bagi ni, anasir luar. Okay, anasir luar tu macam umum. So kat mana anasir luar tu? Tu daripada Korea ke daripada perkara-perkara yang tak baik lah. Ataupun awak bagi contoh budaya-budaya anasir yang tak baik tu. Apa budaya yang tak baik? Bagi contoh budaya itu. So itu contoh. Bila contoh kita kena ada spesifik tentang contoh tu. Jadi kita tak boleh umum. Kalau inferen pula, kesan kepada fakta, kesan kepada soalan. Itu je clue dia. So senang kita nak buat ayat. Okay, mesti kesan kepada soalan, itulah inferen. Dan inferen boleh juga jadi huraian. Okay, inferen boleh jadi huraian. So nak elak nak tentukan dia inferen atau huraian, kena ada kesimpulannya di hadapan. Barulah cikgu anggap itu sebagai inferen. Senang. Okay, alright, boleh? So banyak lagi lah jawapan-jawapan lain yang munasabah. Mana-mana jawapan yang munasabah yang boleh kita masukkan untuk menjawab soalan C ini. Sebab ini adalah soalan K-BAT. Okay, soalan K-BAT. Cikgu tak risau dari segi fakta, dari segi huraian. Kebanyakannya memang akan betul. Dan cikgu cuma risau dari segi menggunakan contoh dan inferen. So lepas ni cikgu akan bagi lagi beberapa soalan. Kita akan biasakan dengan contoh dan inferen. Supaya lama-lama awak akan senang. Dapat je awak dah tahu dah cara nak tulis contoh, cara nak tulis inferen sebelum kita SPM nanti. Sama juga pelajar-pelajar tingkatan 5, biasakan diri dengan memberikan contoh dan inferen. Kenapa pentingnya contoh dan inferen? Kerana satu karangan yang lengkap untuk taraf 8 markah, secara holistiknya kita mesti ada fakta, kita ada huraian tambahan, kita ada contoh dan kita ada inferen. Ada 5-5 ini dan fakta yang awak berikan itu mantap. Ada beberapa fakta pula. Huraian yang awak berikan itu mantap. Ada huraian tambahan 1, huraian tambahan 2, ada 4 huraian, bagi 1 contoh, bagi 1 inferen pula. Okay, awak pun layak mendapat 8 markah. Okay, walaupun isi awak tak sampai 8. Itu kita kira secara holistik. Okay, sebab tu kita perlu biasakan dengan menulis contoh dan inferen. Kadang-kadang peraturan pemakahan dia kata kita tak kira secara skema, tak ada skema soalan ni. So atas budi bicara cikgu mengira, membaca dan memahami secara holistik. Dan diberikan markah secara holistik mengikut laju. Laju 1, 7 hingga 8. Ni kualiti dia. Mesti ada fakta, huraian tambahan, contoh, inferen. So baru layak dapat 7 hingga 8. Kalau ada contoh saja, inferen tak ada, mungkin dia berada di laju yang kedua, 5 atau 6 markah. So itu kita panggil secara holistik. Sebab biasanya untuk kerja khusus, pemakahan adalah secara holistik. Okay, secara holistik. Tapi dalam peperiksaan,
dia biasa ada dua. Satu secara skema dan satu secara holistik. Okay. So selesai kita malam ni untuk soalan berkaitan dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang mana merupakan soalan daripada bab yang ke-9 tingkatan 4. Alright. So saya rasa itu saja untuk malam ini kelas kita. Okay, itu saja. Terima kasih kepada semua yang hadir malam ini dan good luck untuk exam esok dan good luck untuk tingkatan 5 juga untuk gerak gempur esok. Okay, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.